Jangan duk diam ya. So dia nama dia bisphosphate means dia ada 2 fosfat. Ribulose bisphosphate. So ni ribulose bisphosphate. Ataupun nama pendeknya adalah RuBP. RuBP. Okey. Nampak tak semua? Nampak medium. Okey. So this fixation ini menggunakan enzim. So enzim ini namanya adalah ribulose bisphosphate ataupun RuBP carboxylase oxygenase ataupun nama pendeknya adalah Rubisco. Okey. So 1 tambah dengan 5. Nampak tak? Bila ada 3 carbon dioxide means kita perlukan 3 ribulose bisphosphate. Ni 1 ni 1 ribulose bisphosphate, 1 dan 1. Means kita akan fixkan 1 carbon dioxide dengan 1 ribulose bisphosphate. One at a time. Okey. 1 demi 1. So dia akan menghasilkan 6 carbon molekul lah. Okey, saya buat yang 5 carbon dulu. Semua orang lukis tak? Lukis madam. Lukis tau. Kesian kat saya melukis orang diri kat sini. Okey. So fosfat, fosfat. Sini fosfat, sini fosfat. Okey. So ini dia sifatnya adalah short lived aja. Short lived intermediate. Apa maksud short lived? Sekejap aja. Kenapa dia sekejap sangat? Sebab kalau kita ingat balik dalam glycolysis fructose 1,6 bisphosphate, bila kita tambah satu lagi fosfat, dia akan split kepada G3P kan. Means bila dia ada 2 fosfat di kiri dan kanan, dia punya vibration dia akan menjadi kuat. So yang mana nanti dia akan split kepada 3 carbon molecule. So kat sini dia ada 3 short lived intermediate. So bila dia setiap satu tu dia akan split, maka dia akan menghasilkan 6 3 carbon molecule. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian dia ada fosfat lah. Okay. Okay. So dia dah jadi 6 kat sini. So 3, so nanti dia akan terbelah 2 ni. So setiap satu ni akan terbelah 2 ni. Split. So dia akan jadi 3, 3. So dia ada 6 3 carbon molecule. So apa itu 3 carbon molecule ni? Okay, 3 carbon molecule ni namanya, yang warna hijau ni fosfat Namanya adalah 3 phosphoglycerate. So kita dah jumpa dah 3 phosphoglycerate ni. Kita jumpa kat mana sebelum ni? Glycolysis. Kita jumpa dekat glycolysis. Actually lepas pada ni dia adalah the reversal of the glycolysis sahaja. Okay. Dah setakat ni okay? Boleh saya teruskan? Okey madam. Dah habis lukis? Dah. Dah. Okay. Next. Kita nak jadikan dia reaktif. Kita kena tambah satu lagi fosfat. Okay. Kepada setiap satu ini. So, apa yang kita perlu lakukan adalah kita tambah fosfat daripada ATP. Alright. So means dia akan jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tadi
dia ada fosfat di kiri dan di sini je kan, dekat carbon number 3 saja. Okey, sekarang kita tambah satu lagi pada carbon number 1. Okey, dekat situ. Alright. So kat sini kalau katakan kita nak tambah satu fosfat kepada satu, sekarang kita ada 6 trifosphoglycerate. Berapa ATP yang kita kena tambah? Kita kena guna, sorry. Berapa ATP yang kita kena gunakan? 6. Okey, 6. So itu dah 6 kat situ. Okey, kenapa 6? Sebab ada 6 trifosphoglycerate. So bila kita dah tambah satu lagi fosfat, dia jadi 1,3 bisphosphoglycerate. Okey. So yang ni kan sama macam yang dalam glycolysis juga, yang sebelum daripada triglycerate tu kan, trifosphoglycerate kan. Inilah dia. Okey. So seterusnya dia akan masuk fasa yang berikutnya. Okey. Saya move kepada fasa yang berikutnya, dipanggil sebagai reduction. Okey. Fasa reduction ini, sebab oleh tadi dia dah jadi reaktif, so kita nak bagi dia elektron. So sekarang elektron tadi kita ambil daripada mana pula aku nak ni. Warna apa? Cuba bagi tahu saya nak guna warna apa? Aku pun dah tak tahu nak guna warna apa dah. Kuning. Kuning, dia nampak ke kuning? Boleh pakai mata hati. Subhanallah. Kalau mata hati tu nak kena tutup mata. Orang buta pun boleh. Ini awak celik mata pun tak guna mata hati, macam mana? Tak apa, kita buat ni dulu. Dia punya lukisan dia dulu. Untuk jadi G3P. Okey. So, tadi kita nampak ada 2 fosfat dekat 1,3-bisphosphoglycerate. Sekarang dekat yang dia new product ini tak ada fosfat. Means fosfat dia akan keluar dalam bentuk inorganic fosfat. So berapa ketul? Berapa ketul? 6 juga. Ada 6 ketul. Okey, ada 6 ketul keluar. So tadi saya kata kita buat fasa reduction kan? Okey. Okey, pilih warna nak pun warna apa? Merah, kuning. Kau memang dah tak tahu lah. Aku malas nak fikir. Aku bagi kau fikirlah. Aku nak purple lah. Okey. Subhanallah. Okey. So dekat sini kita NADPH. So NADPH tadi kan dah bawa elektron daripada light dependent reaction kan. So dia nak akan reduce apa? NADPH akan oxidize reducing 1,3-bisphosphoglycerate untuk menghasilkan G3P kat bawah. Okey, NADP plus H plus. Okey, so berapa NADPH yang kita perlukan kat sini? 6. 6. Sebab apa 6? Sebab ada 6 molekul. Yes, sebab ada 6 molekul of 1,3-bisphosphoglycerate. Okey, nama lain 1,3-bisphosphoglycerate ini adalah PGA. Kadang-kadang ada buku dia bagi PGA. Dia bagi phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid tu PGA lah. Alright. Next adalah, nama ni adalah apa tadi? Glyceral. Allah, jauh pula lah kau. Glyceral dihydrate 3 phosphate ataupun G3. Sama je. Okey. Next adalah satu daripada phosphoglyceraldehyde ini, dia akan leave the cycle menjadi sugar output.
Okay, so 1, 2, 3 fosfat kat sini. Okay, dan ini akan menjadi apa? This one akan menjadi sugar output. Apa maksud sugar output? Nanti dia jadi carbohydrates and other organic compound. Boleh baca tulisan saya? Boleh, madam. Alright. So the remaining tinggal berapa? Tinggal 5 kan? Allah. Remaining tinggal 5. Okay, lukis balik 5 ketul. 5 3-carbon molecule tu. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So tinggallah ni. Fosfat, 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 fosfat. Dan ini adalah G3P. Okay, everyone. Kalau kita tengok di sini, okay, G3P yang tinggal adalah 5 3-carbon molecule. Ruby P adalah 3 5-carbon molecule. Means bilangan carbon adalah sama. Nampak tak kat sini ada 15 carbon untuk Ruby P. Dekat G3P pun kalau kita kira total lap ada 15 carbon juga. Means tidak akan berlaku proses decarboxylation. Cuma dia akan berlaku the rearrangement sahaja of the molekul tadi yang daripada 5 molekul nak jadi 3 molekul. So dia akan berlaku a series of enzymatic reaction lah untuk menghasilkan semula Ruby P tadi. So this fasa kita panggil sebagai regeneration of Ruby P. Okay. Dan kalau you tengok di sini, fosfat ada 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini kita nak buat ada 6. Means kita perlukan lagi fosfat. So kita perlukan fosfat tadi datang daripada ATP. So kita nak ambil daripada ATP, you tak boleh ambil satu ATP saja. Okay, so bila rearrangement macam ni akan ada fosfat yang akan hilang dan dia akan tambah balik fosfat daripada ATP. Maksudnya dia akan ambil balik fosfat daripada ATP. Kita nak buat 3 Ruby P dekat sini, itu sebabnya kita menggunakan 3 ATP untuk menghasilkan semula Ruby P dekat situ. So, siaplah kat sini. Alright, so kalau you tengok di sini, daripada 3 carbon dioxide, bila dia fix dengan 3 ribulose bisfosfat menghasilkan 3 short-lived intermediate. Lepas tu short-lived intermediate tadi akan split kepada 6 3-phosphoglycerate, 6 1,3-bisphosphoglycerate, 6 glyceraldehyde 3-phosphate, 1 keluar, tinggal 5 dan 5 G3P akan regenerate balik the 3 5-carbon molecule. Okay, so kat sini kalau kita tengok daripada 3 carbon dioxide kita menghasilkan 3 carbon sugar. Okay, 3 carbon sugar. So in order untuk kita buat glukos, glukos berapa carbon? 6. Okay, glukos ada 6 carbon. So berapa cycle awak rasa kena pusing ni? 2 kali. Okay, 2 kali pusing. So bila 2 kali pusing, kita tengok. Untuk satu cycle, okay, daripada satu cycle, kita guna berapa ATP? Kita guna berapa ATP? 9. Kita guna 9 ATP. And ADPH? 6. 6. CO2? 3. 3. So tadi in order untuk kita buat glukos, you kata kena pusing 2 kali. Betul tak? Kena pusing 2 kali. The cycle akan run twice. Okay. So in order untuk kita produce 1 molecule of glucose, berapa ATP yang kita hasilkan? Berapa NADPH yang kita hasilkan lah. Yang kita guna dan juga carbon dioxide yang kita gunakan. Berapa banyak? Doublekan je lah. 18. Doublekan je lah. 18, 12, 6. 12 dengan 6. Okay.
So inilah bilangan yang kita perlukan in order untuk buat satu glukos. Nampak tak bilangan ATP yang kita gunakan sangat banyak untuk menghasilkan satu saja molekul glukos. Okey? Tu sebabnya dalam light dependent reaction dekat sini, kalau kita tengok, okey, dia mana pula? Kenapa jadi macam ni? Okey, kalau kita tengok light dependent reaction dekat sini, itu sebabnya ATP tu untuk non-cyclic ni, cyclic ni perlu berlaku serentak bersama-sama dengan non-cyclic. Sebab kita nak menghasilkan bilangan ATP yang sangat banyak untuk digunakan dalam light independent reaction. Okey, ada soalan tak nak tanya untuk ni? Ada soalan? Tak ada, madam. Okey, kalau tak ada, tengok buku diagram, tengok buku SAL. Semua orang buka buku SAL muka surat 65. Jawab soalan nombor 4 itu. Soalan nombor 4, muka surat 65, 66. Dan juga muka surat 195 kalau tak silap saya. Yes, soalan nombor 2, muka surat 195. So, saya bagi masa 10 minit untuk siapkan. Nanti kita bincang jawapan. Okey. Ada soalan nanti tanya je. Baik, madam.
Okay, dah siap? Dah, madam. Okay, so kita tengok soalan nombor 4. 4A. 4A, tolong baca Insyatul Mardiah. Figure 4 shows a diagram of the Calvin cycle in photosynthesis. 4A, name the phase P, Q, and R. Phase P, carbon fixation. Phase Q, reduction. Phase R, regeneration of REBP. Alright, thank you. Next adalah Ahmad Nabil. Ahmad Nabil Amzar. State the numbers of ATPs used and draw it in the figure 4. Itu dekat J tu State number dulu. nak State bagi number tahu dulu. macam ni. Sekejap, awak state the number dulu. Berapa ATP yang number. digunakan? 9 Okey, ATP. 9. Sebab dia ada 4 markah kat situ. So, 1 markah pada kalau you cakap 9 markah. So, 3 markah lagi ada pada lukisan awak. So, sekarang just bagi tahu saya, dekat mana awak lukis? Oh, mula dekat tempat J tu 6 Okey, dekat ATP jadi 6 ATP jadi 6 ADP. Alright. Lepas tu dekat dengan regeneration dekat phase R tu, regeneration of RUBP tu. Okey, kat situ berapa? 3 ATP jadi 3 ADP. Alright. Okey. So, 3 markah yang untuk lukisan adalah markah pertama adalah bilangan bilangan yang you tulis tu mesti betul. So, dekat J tu ada 6, dekat regeneration tu ada 3. Okey, itu dia nak numbering tu dulu, 1 markah. 2 markah lagi adalah pada di mana you letakkan ATP tadi digunakan. So dekat J 1 markah, dekat regeneration of RUBP 1 markah. Okey, boleh dapat tu. So secara keseluruhannya you akan boleh dapat 3 markah dengan betul lah. Kalau you meletakkan dia dekat tempat dia betul dengan numbering pun betul. Definitely you boleh dapat markah penuh lah kat situ. Alright, thank you very much. Next, Aina Syafiqah. Name the carbon dioxide betul lah. Name the carbon dioxide acceptor involved. Jawapan dia ribulose bisphosphate, RUBP. Alright. Okay, ribulose bisphosphate. Okay, next, Azad. Azad Kalis. Mana budak ni pergi? Azad Kalis. Dah hilang lah? Baru je. Saya tu siapa? Tak apa, nanti tiba tahap ni awak punya masa. Tak payah lagi. Okay, Bridget. Name the substances J and K needed for process Q, J ATP, K and ADPH. Alright, thank you. Next, Buvana Priya. Soalan yang belakang. In which part of the chloroplast does this process occur? Stroma of the chloroplast. Alright, thank you. Next, Emily Isha. Identify phases 1, 2, and 3. 1, carbon fixation. 2, reduction. 3, regeneration of RUBP. Alright, thank you. Next, Carmila Izzayani. Name the molecule P and its function. NADPH act as electron carrier. Okey, bila you cakap macam tu, dia jadi tak tepat. Kenapa? Cuba tengok pada soalan. Soalan dia bagi gambar rajah tu, P tu melakukan sesuatu di situ. Means dia nak P tu buat apa kat situ. You cakap dia sebagai electron carrier ataupun dia sebagai reducing agent. So apa dia buat kat situ? Kalau cakap reduce 1,3-bisphosphoglycerate to become glyceryl 3-phosphate G3P and ADPH is oxidized to become NADP+. Macam tu ke madam? Kau ambil ayat tu kat mana? Dekat buku lama.
Yang belakang tak payah ambil lah. NADPH Ah. oxidize become NADP plus tu tak payahlah. Cuma ambil yang depan tu je lah. Untuk reduce 1,3 bisphosphoglycerate to become G3P. Itu saja. Yang belakang tu buat apa? Dah tahu dah function dia itu kan? Dapat tak semua orang jawapan dia? Madam, Hmm? untuk dalam Kelvin cycle function NADPH tu kita tak boleh cakap dia act as electron carrier Tak boleh, tak boleh. Okay. Sebab bila dia bagi di dalam Kelvin cycle, you kena bagi tahu apa dia buat di dalam Kelvin cycle. Dia berbeza dengan Krebs cycle. Sebab dalam Krebs cycle, dia ada beberapa electron carrier. Faham tak? Dia ada NADH, dia ada NFADH2. Yang itu yes, kita boleh cakap dia sebagai electron carrier saja. Tapi kat sini, Kelvin cycle dia ada satu je. So, you kena bagi tahulah apa dia buat. Next, Liana. Identify R and enzyme involved in forming 3-phosphoglycerate. R carbon dioxide, enzyme RUBP carboxylase oxygenase. Alright, thank you. Next E. Tibalah masa awak Rashid. Apa benda? Kau soalan tak baca tu baca jawapan apa cerita? Okey, cuba tengok soalan dia tanya apa? Soalan dia tanya pasal the relationship antara light dependent dengan light independent. Kita padam ni dulu ya. So kita nak tengok relationship. So relationship antara light dependent dengan light independent. Okey, light dependent dia provide apa? Dia provide ATP dengan NADPH kepada Kelvin cycle. So apa yang Kelvin cycle provide pula untuk light dependent light dependent reaction. Yang ini. So satu markah untuk ini, satu markah lagi untuk ini. So macam mana you nak cakap? Rashid. Ha? Saya nak kena terangkan sekali lagi ke apa? Subhanallah. Sekejap, saya padam balik. Okey, kalau you tengok gambar rajah ini, light dependent reaction provide ATP dan juga NADPH untuk Kelvin cycle. So bila dah digunakan kepada Kelvin cycle, so the reduction tadi menyebabkan menghasilkan NADP+. Proses phosphorylation tadi mengembalikan balik ADP dengan inorganic phosphate ke dalam stroma. So bagaimana you nak ceritakan pasal the relationship of this product ini to each other? Tu yang dia kata the relationship tu. So satu markah adalah bagaimana light dependent reaction fit kepada Kelvin cycle. Dan markah kedua adalah bagaimana the Kelvin cycle pula fit balik kepada light dependent reaction. So macam mana jawapan awak? Tak. Ulang balik ayat yang pertama tu. Light dependent reaction NADPH. Okey, titik. Light dependent reaction. Okey, itu je dia punya relationship antara light dependent dengan light independent. Okey, thank you very much. Tadi Azad Kalis dah masuk balik ke belum? Azad Kalis? Sudah pergi mana budak ini? Kau berak batu ke apa?
Okey. Cuba baca soalan nombor 6 muka surat 145 tu. Soalan 6. 145. Soalan nombor 6, 145. Okay, explain how plants convert CO2 from the atmosphere into a sugar molecule. 10 marks. Boleh baca. First point, through Kelvin cycle, which incorporates 3 carbon dioxide, CO2, 1 per tenth of the cycle. Phase Okey, kejap 1 Azad. is carbon Kejap. fixation. Alat. Azad. Okay. Sekejap. Yeah, so, Sabar. Saya nak ni satu-satu. Okey, cuba tengok soalan dia kata. Explain how plant convert carbon dioxide from the atmosphere into a sugar molecule. Soalan dia tak cakap explain Kelvin cycle ataupun explain the C3 cycle. Cuba tengok dia kata how plant convert carbon dioxide daripada atmosphere into a sugar. Macam ni lah bentuk soalan dalam exam nanti. So kalau you tak faham soalan, definitely you tak boleh tulis jawapan dengan betul. Okay, so kita tengok apa keywords untuk soalan tadi dan apa yang dia minta. Okay, the first point. Through the Kelvin cycle which incorporates 3 carbon dioxide, 1 per turn of the cycle. Apa maksud dia tu? 1 per turn of the cycle. Each cycle akan lalui one carbon dioxide akan masuk each cycle, which is ada 3 cycle dia punya secara overall. Faham tak? Ya ke? Sebenarnya dia nak cakap one at a time. Yang dekat dalam gambar rajah ni lah, kalau you tengok nampak tu. CO2 entering 1 per cycle. Maksudnya 1 per 1. Sebiji demi sebiji. Faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan 1 per turn of the cycle. Ni kat sini ayat ni. Kat sini ni. Entering 1 per cycle. 1. Alright, next. Phase 1. phase 1 is carbon fixation. A carbon acceptor or RUBP combines with one bacalah molecule penuh. of CO2. Baca penuh. Jangan ambil singkatan aja. Baik. A carbon acceptor or ribulose bisphosphate, short term RUBP, combines one molecule of CO2 to form an unstable intermediate, 6 carbon. Next. Is catalyzed by RUBP carboxylase oxygenase or RUBISCO, phosphoglycerate, 3 carbon. Phase 2 is reduction. Each 3-phosphoglycerate accepts 1 phosphate group from ATP to form 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate accepts electrons from NADPH and loses a phosphate group to form glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, stop. Okay, cuba tengok dia punya point kat situ. Dia bagi 1,3-bisphosphoglycerate. Aku pun dah sebut salah dah. 1,3-bisphosphoglycerate accept electron from NADPH. So apa yang berlaku kepada 1,3-bisphosphoglycerate bila dia accept the electron? Dia menjadi reduce. Okay, so 1,3-bisphosphoglycerate bila dia accept electron means dia menjadi reduce daripada NADPH, kemudian dia akan lose 1 phosphate group lah untuk menghasilkan G3P. Alright, teruskan. Saya pun lupa saya baca kat mana tadi. 1,3-phosphoglycerate. 3 molecules of CO2 are fixed to produce 6 molecules of G3P. From 6 molecules of G3P formed, only 1 molecule G3P can be counted as a net gain from carbohydrate.
Okey. So kat situ dia kata Phase kenapa satu sahaja yang akan dijadikan net gain of carbohydrate. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ini, daripada 6 glyceraldehyde triphosphate, satu akan keluar sebagai sugar output lah yang menghasilkan glukos dan juga another organic compounds. Alright, next. Phase 3 is regeneration of the CO2 of RUBP. 5 molecules of G3P are used in the regeneration of 3 RUBP. This is catalyzed by a series of enzymatic reaction. There are 3 molecules of ATP needed in this phase. To produce 1 molecule of glucose, 6 CO2 are used. 2 molecules of G3P being used to produce 1 glucose. Okay, so untuk point yang last tu, dia kata kita nak produce 1 molecule of glucose, dia bagi 6 carbon dioxide are used. Sebenarnya ada berapa lagi, ada lagi benda-benda lain yang kita gunakan. Apa dia? Kita gunakan ATP, macam mana tak? Kita gunakan ATP dengan NADPH kat sini kan? So tambah kat situ. Macam mana kita nak buat ayat bila kita nak tambah ATP dengan NADPH, Azad? So to produce 1 molecule of glucose, 6 carbon dioxide lagi. To produce 1 molecule of glucose, 6 CO2 are used, 18 ATP are used. Apa saya nak tulis ayus belakang tu? Tak payahlah. Tulis je lah. 6 carbon dioxide, 18 ATP, 12 NADPH, ayus. Habislah. Faham tak? Kenapa kau nak ulang-ulang benda tu 2-3 kali? Faham. Sorry, madam. Semua boleh nampak tak? Kenapa kita nak kena tambah kat situ? Sebab kita nak menghasilkan 1 molecule of glucose tadi. That's why kita kena bagi tahu berapa NADPH kita guna, berapa ATP juga kita guna. Okey, soalan nombor 7. Okey, saya nak terang sikit je soalan nombor 7, muka surat sebelah tu, 146 tu. Dia bagi describe the carbon fixation in Kelvin cycle for the C3 plant. Okey, kalau you baca, dia punya point dia tu sampai penghasilan trifosfoglycerate saja. Nampak tak? Dia tak ada sampai reduction, tak disebutkan dekat situ dan yang lain-lain. Kenapa? Kenapa awak rasa dia tak habiskan cerita pasal Kelvin cycle tu? Sebab dia suruh describe carbon fixation saja. Yes, sebab dia suruh describe pasal carbon fixation phase carbon fixation sahaja. Dia tak payah cerita lain-lain. So everyone, you tengok kepada apa yang soalan itu minta. So selalunya kalau you nampak Kelvin cycle, nanti awak cerita the whole Kelvin cycle tu. Yang mana awak telah membuang masa awak, membuang dakwat awak, yang mana tak akan dapat markah pun untuk yang lain-lain yang awak tulis ekstra tu. Okay, so untuk you kena work smart lah untuk macam mana nak jawab soalan tadi. Alright, ada soalan tak sebelum kita tamatkan kelas kita untuk hari ini? Tak ada, madam. Okey, kalau tak ada, kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kafarah and surah Al-As. Alright, kita tamatkan kelas kita. Bye-bye. Assalamualaikum. See you tomorrow morning. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.